أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده هو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 العظيم وبحمده لا إله قائمة أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر والسر رضي الله تبارك وتعالى وسلام وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم
Takbir. Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung ke surat 85. Surah ni kita baca surah Al-Alaq ataupun surah Iqra. Nah, dia masih dalam huraian dia. Huraian dia panjang. Dan sambungan pada huraian bulan lepas, pernah ia pernah ia mengancam akan memijak kepala junjungan sekiranya nampak ia Nabi Muhammad sembahyang di lingkungan Kaabah. Para anbiya tuan-tuan mereka solat, tapi ikut syariat mereka sendirilah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, ni baru main. Tapi para anbiya ni semua lepas solat, mengikut ketentuan Allah lah pada mereka. Pada suatu ketika apabila bertikam lidah dengan junjungan, kata Abu Jahal ini, ya Muhammad, dengan siapakah hendak engkau gertak dan takutkan aku? Akan kuhimpunkan sekalian mereka yang di dalam negeri ini menentangi kamu. Ya Abu Jahal. Tapi sebahagian sejarah menyatakan dia jadi samsing ni Abu Jahal setelah kewafatan Abu Talib. Baru dia berani act. Sebab Abu Talib ni umpama hari ni lah, zaman kita ni orang yang tokoh yang disegani. Kalau dalam bahasa Inggeris, prominent figure, tokoh yang disegani. Jadi pernah dia mencederakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berita tu sampai ke pengetahuan Saidina Hamzah, seorang lagi Pak Melakat, yang sebelum ni dia memang tak peduli apa kerja Muhammad, apa Muhammad buat, apa Muhammad cakap, dia tak peduli. Tapi dia terasa sensitif bila dia balik daripada perburuan. Dia dapat maklumat Abu Jahal mencederakan Nabi. Dia terus pergi tala cari Abu Jahal. Tarik janggut, dia bagi warning. Hang sentuh sekali lagi anak menakanku, balik awal. Dan aku nak habakkan hang, lah juga aku nak pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan memeluk agama Islam yang dibawanya Allah. Tu tuan-tuan, sayang pada anak menakan pada tahap tu. Akhirnya semua kita sedia maklum, Nabi beri gelaran penghulu segala syuhada.
sayyidu syuhada Hamzatu thumma rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu rawahu al-Hakim. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Penghulu segala syuhada ialah Sayyidina Hamzah. Siapa-siapa yang berengan nak duduk dengan Sayyidina Hamzah di akhirat kelak, nak dihimpunkan bersama-sama beliau, dia kena buat dua kerja. Mesti berani bangun pergi bagi tahu benda ni hang kena buat, benda ni hang tak boleh buat. Bagi tahu kepada pemimpin yang zalim. Lalu pemimpin tu bunuh dia. Kalau tak bunuh, itu terserah pada Tuhan lah. Kalau kena bunuh, dia golongan ini akan bersama-sama dengan Sayyidina Hamzah. Tuan-tuan. Nah, sebab tu dalam Islam ni kita berjuang apa pun syarat utama keikhlasan. Kalau kita berjuang nak tunjuk berani, nak tunjuk kita hebat, sia-sia tuan-tuan. Kita mungkin dapat syahid dunia dan akhirat tak ada. Sebab manusia menghukum pada yang zahir saja. Kan? Jangan kemah dia berjuang. Kan? Mati dah. Lawan siapa? Lawan DAP. Contohlah. Baik. Ringkasnya Abu Jahal adalah musuh Nabi yang amat degil. Keras kepala. Yang berusaha sedapat kuasanya hendak menggagal serta dia payah nak sebut, mengecewakan. Dia sini mengecewakan seruan-seruan dan pengajaran-pengajaran yang diutuskan Allah, perantaraan Rasulnya, tetapi kuasa dan kehendak Tuhan mengatasi segala-galanya. Tuan-tuan, kita terus bimbanglah. Sebab pertama sekali, agama Islam ni agama Allah. Agama satu-satu agama yang Allah redha Islam. Walaupun ada cubaan nak menenggelamkan Islam daripada bumi Allah, insya-Allah yakin dan percaya mereka akan gagal. Di antara dalil Quran ialah surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 32. Hang buatlah macam mana pun, Islam tak akan pupus. Yuriduna ayyutfi'u nurullahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Macam Abu Lahab, Abu Jahal, dia cuba nak padamkan cahaya Islam. Jadi ada musuh-musuh Islam ni cuba nak memadamkan cahaya Islam, kebangkitan Islam ini dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka memburuk-burukkan Islam, mereka fitnah Islam. Tapi yakin dan percaya, wa ya'ballah, Allah tak izin mereka berbuat sedemikian untuk memadamkan cahaya Allah, yakni Islam. Melainkan Allah tetap juga memancarkan cahaya Islam itu walaupun golongan kafir tidak menyukainya. Ada Syekh Rusdan ayat tu. Okey. Kita lah panggil dia Syekh, martabat dia sudah naik. Pasal dia mahir Quran lah ni. Baik. Paling kita test tengok kita habaq surah dan ayat. Tu sahabat surah ke berapa? Nak tengok Syekh boleh tak? Lah saya duk habaq surah. Kan surah sekian ayat sekian. Kalau hatta habaq surah dia boleh cari cepat, dia memang Syekh. Kan? Jadi tuan-tuan, kita nak baca. Dia sebut di sini Abu Jahal ni keras kepala, degil dan keras kepala. Ayat orang keras kepala, degil ni memang ada dalam Quran. Hampa samsing tak mana pun hampa takkan menang. Islam agama Allah. Saya ingat lagi almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz kata, kalau kita rasa kita samsing, Allah lagi samsing. Jadi isu. Saya dipahamkan beliau dipanggil oleh Jakim, tetapi pertemuan mereka di hotel, bukan di pejabat dia. Mereka berpuas hati dengan keterangan yang diberi oleh almarhum. Jadi kita jangan dosa kita samsing. Hak samsing ni, hak keras kepala ni, akhirnya dia mampu ya. Ni kita nak baca ayat Quran ni. Kita habaq surah aja. Tu dia cari. Ibrahim ayat 15. Surah Ibrahim surah ke-14. Pergi cepat sikit. Wastaftahu
Wa khaba kullu jabbarin anid. Itu ayat orang keras kepala. Baik, saya tak mau terjemah, dengar. Ada tak? Surah ke-14 ayat 15. Dan rasul-rasul serta umatnya yang beriman. Jadi orang beriman pun jangan bimbang. Memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapat kemenangan. Wastaftahu ni makna kita minta Allah buka pintu-pintu kemenangan. Kemudian Allah kata wa khaba kullu jabbarin anid, dan terkecewalah tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi bersikap degil dalam keingkarannya. Degil keras kepala ni dah. Tak mau dengar cakap orang. Hari sombong mampulah. Kita terus berdoa tuan-tuan. Kan? Jangan tinggal doa. Tu yang susah tu, kan? Doa ni berterusan. Ni pengalaman saya, tak tahulah Tuhan nak makbul ke tak. Tapi peringkat pertama ni nampak lepas dah. Hampir 10 tahun saya berdoa. Kan? Merayu kat Tuhan di Mekah, di Madinah, di Malaysia. Kadang-kadang dia main kat perasaan macam kecewa. Malah nak minta. Kita ingat tak boleh, doa-doa alhamdulillah. Macam ni puak-puak ni mana nak bagi nak kacau Islam, nak jahannamkan Islam, tonton sebut nama mereka. Khususnya DAP, ya Allah hancurkan DAP serta sekutu-sekutunya. Minta saya setiap malam. Lingguan in setiap malam terbatuk kan. Cuma tak mampu lagi kan. Dia bukan melawak tuan-tuan. Demi Allah memang saya sebut DAP tiap-tiap malam. Hancurkan DAP. Kan? Ini hak saya nak cakap. Boleh? Siapa kata tak boleh? Angkat tangan. Sah DAP tu. Ni bangsa laknat ni. Nah. Kita orang Melayu tolonglah, jangan tertipu, jangan terpedaya dengan cakap-cakap manis depa ni. Ada Melayu yang cukup sayang. Tak? Tuan Mendari. Bulan lepas tak main bulan lepas PKL kot. Tak ada. Tak main tak apa. Sampui tu kirim. Jangan dah tak main sampui tak kirim je. Ustaz dia tengok buat tengkok panjang pi. Mana Mendari ni? Kan? Yang penting sampui tu. Kan? Ustaz ni cakap macam tu no. Maya. Maya kenal saya lama dah 25 tahun dah. Maya lah paling lama kenal saya daripada Masjid Al-Surau Kampung Kastam. Tu ayat keras kepala. Orang seperti Abu Jahal degil, mereka hancur. Dia menghancur macam mana? Dia dibunuh ataupun terbunuh di dalam perang Badar. 70 musyrikin dibunuh. Tapi cuma saya nak abang lah, celah-celah tu ada juga orang Islam yang terbunuh, orang Islam yang enggan berhijrah ke Madinah. Dalam hadis cerita tuan-tuan, bila Nabi dapat tahu kata ada orang Islam yang tak ada keuzuran tapi tak mau berhijrah ke Madinah, walaupun mereka dipaksa turun ke medan perang menganggotai tentera Quraisy, Nabi bagi tahu pastikan depa ni hampa bunuh. Dan mereka ni juga terbunuh. Sebahagian kata 5 orang, sebahagian kata 6 orang. Mana dari Quran? Dari Quran dikaitkan dengan mereka. An-Nisa surah keempat ayat 97. Jadi ini dalil tuan-tuan. Semayang bagus, Islam bagus, mengaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, tapi lawan Islam memang akhirnya teruklah di akhirat. 97 ada. Tu tak apa saya baca. Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Surah yang keempat An-Nisa ayat 97. Cerita orang yang semayang tapi jadi ahli neraka. Pasal apa? Lawan Islam. Takkan tak betul ke? Pergi dah tengok. Pergi tengok sejarah. 5 orang, setengah kata 6 orang.
Kemudian setelah mereka dibunuh, saya dipahamkan jenazah mereka tu tahu macam tu ya. Macam mana orang Islam lawan Islam, saya tak boleh fikir tuan-tuan. Macam duk berlaku di Malaysia ni kan. Jam cikgu. Nampak logo pun terbalik tu. Logo mau duk tang tepi, pakai elok sikit. Aku semua aku tegur. Ni logo. Logo kena duk tepi ni. Hak penjahit ni duk belakang. Kadang-kadang saya tengok orang pakai tak kemas. Lepas tu saya tak mau pakai serban. Saya duk abang, saya tak kerti nak belit. Jadi macam mamak roti. Kan? Tapi saya pakai kemas. Logo siap dengan nama Syahrir. Kalau ada orang gagah nak curi, aku sepak. Tak mahal, RM210. Yang ni tempah buat 2 biji, baru pakai satu. Pasal lama pun banyak ni. Lah mahal tu kan. Tumbangnya teringin tu nak saya punya tu. Nah. Dalil kedua. Orang semayang lawan Islam masuk neraka Jahannam. Orang semayang. Yang ni siapa dia? Abdullah bin Ubay. Di saat-saat terakhir dia tarik diri 300 orang. Tak mau menyertai tentera Islam dalam perang Uhud. Ni lagi teruk. Kadang munafik. Surah ke-9 At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Itu dalil. Ni Abdullah bin Ubay. Sebahagian menyatakan Nabi dah solat jenazah dia. Lepas tu baru turun. Lepas turun tu Nabi tak semayang lah jenazah golongan munafik. Cuma kita tak kenal lah. Kita nak tuduh munafik-munafik pun hanya berdasarkan sifat-sifat munafik yang ada dalam Quran. Kalau ada, munafik lah. Lepas tu kadang-kadang minta maaf, bukan nak ajak lah, nasihat tu imam. Kalau kita pun tahu kau yang mati tu duduk lawan Islam pagi, petang, siang, malam, tak payahlah duk gagah tanya apa kamu nak kata pada ini mayat. Tu imam duk ajak makmum bohong Tuhan pula. Baik. Tak dengar suara satu dari ujung. Ceroy. Kalau penagih dadah, tuan-tuan, penagih dadah mati, tu imam tanya dia, apa kamu nak kata pada ini mayat? Dengar geng-geng ni pun masa cantik. Dia cantik lah. Saya duk tanya kan. Tuan-tuan, itu dalil orang semayang bang, tapi ahli neraka. Dia punya sebab-sebab tu ayat 84 tu banyak lah. Kata bila turun ayat tu Nabi tak ada Nabi. Umar kata takkan nak semayang kot. Turun ayat ni tak semayang. Setengah kata Nabi dah semayang. Yang pastinya selepas turun ayat tu Nabi tak semayang lagi jenazah golongan munafik. Islam pada zahir, kufur dalam batin, itu munafik. Baik. Itu Abu Jahal. Mari kita dengar sikit Abu Lahab. Abu Lahab ni dia tak turun ke medan perang, tapi dia sponsor. Abu Jahal mampu 17 Ramadan. Perang apa? Badar tadi kan. Jadi tu sadu banggalah sangat mati dalam bulan Ramadan. Kan? Abu Lahab pun mampu Ramadan, Abu Jahal. Cina pun belunggu mati bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada tak Cina Hindu tak mati? Kan? Abu Lahab kata Dr. Hamka dia mati seminggu selepas kematian Abu Jahal. Pasal apa tuan-tuan? Dia telah membelanjakan sebahagian besar harta dia untuk memastikan Islam tewas. Tiba-tiba dia kalah. Abu Jahal mampu. Dia terkejut dengan ayat tu. Selang seminggu dia pun tukar alamat, pergi Batu Dua. Jadi ada ayat tuan-tuan, jangan sesekali kita menggunakan harta kita untuk menentang Islam. Yang ni saya tak ingat dah. Jadi kita kena tengok surah 8 Suratul Anfal ayat 36. Ni ayat
golongan yang membelanjakan sebagian harta benda untuk memastikan Islam itu gagal. Panjang kita baca makna sudahlah tuan-tuan. Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka tetap membelanjakannya. Kemudian harta yang dibelanjakan itu menyebabkan penyesalan kepada mereka. Tambahan pula mereka dikalahkan. Itu dia sebut kan? Dan ingatlah, orang-orang kafir itu akhirnya dihimpun dalam neraka jahanam. Kata Dr. Hamka, kemungkinan lah, dia kata dalam bahasa hari ini, Abu Lahab mati diserang sakit jantung. Kenapa? Kerana harta benda dia banyak dah dia belanja, tapi gagal. Salah lawan Islam, penat lah. Nah, hampa hebat macam mana pun hampa takkan menang. Nah, ini jaminan Allah tuan-tuan. Bila kita tak tahu, tapi pastinya insya-Allah. Kan? Baik. Boleh nak? Maka ayat-ayat yang berikut adalah mencerita serta mengancam dan memberi pelajaran supaya insaf mereka yang seumpama Abu Jahal ini. Yang apa? Sewaktu dengannya. Kan? Abu Jahal, Abu Lahab kan. Abu Jahal mati dalam medan perang, di medan perang. Hak ni mati di rumah katanya. Nah, pasal apa? Dia terkejut, puak-puak dia kalah, sedangkan harta dia banyak dah dia belanja. Tak salah, rugi tuan-tuan. Biarlah belanja harta kita ni, kita belanja untuk Islam. Ganjaran dia pun hebat. Tidak kan? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Di sini dia terjemah macam mana? Sesungguhnya bahawa manusia itu amat derhaka ataupun melampaui batas, bahawa melihat dirinya telah kaya raya. Oh dia tuan-tuan, bukan semualah, kebanyakan macam itulah. Kebanyakan macam itulah. Nah, percayalah, kalau tak Tuhan tak sebut. Ni hak duk warak, duk main kuliah ni. Lepas saya tak kaya lagi. Cuba kaya, tak main dah. Tak bukan padan serai, padan lembu tu, belah burun. Padan serai sama ya. Pasal tak kaya lagi. Kan? Cuba kaya. Ni Tuhan sebut. Dia bagi dia tak perlu Allah lagi. Dalam bahasa Inggeris, I have everything, you know. Oh, Ustaz, Doktor Ishak kan. Ishak nama. Ya? Ishak apa nama? Ustaz nama apa? Tu. Baju hitam tu. Orang apa pun tak kenal ceroi apa ni. Betul kan? Nama apa? Tak ya, walaupun lama tak tengok, saya tahu siapa dia. Martabat dah naik lah ni. Pakai mask pun saya tahu siapa dia. Tu dia. Kan? Jangan main-main. Jangan duk kacau lah Tok Wali ni. Silap kacau apa teruk. Nah, bukan kita kata, Tuhan kata. Buka kita tafsir tentang ayat ni. Allah tambahkan, sesungguhnya manusia ni melampaui batas. Bila? Ketika mereka melihat mereka serba ada. Kan dia heran kat orang. Kita yang cokia-cokia ni cikgu, nak pi nasihat dia. Dia saya tanya, hang ada apa dia? Hang ada apa dia? Hang siapa? Who are you meant to advise me? Cakap Inggeris lah. Kita jawab, kepala bapak hang. Dengan aku kepala bapak ya. Tak ada alih nak. Kadang-kadang hare. Kan? Tak boleh. Mana boleh beri nasihat? Who are you? Kan? Sombong. Bukan semua lah, tapi yang Tuhan cerita. Nak lagi satu je Allah sebut perangai jenis ni dalam surah 42 ayat 27. Kita bagi Syekh Syahrilu Asy-Syura ayat 27. Syekh Muhammad Rusdan rahimahullahu ta'ala. Moga-moga Allah ada. Walau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ardi. Ada. Itu ada. Dan kalaulah kata Allah, aku kayakan para hamba-hambaku di bumi ini, nescaya mereka melampaui batas. Pergi Mekah pernah minta tak kaya? Tuan Dari patut tak kaya. Ada kawan kita pergi
Kaya. Kaya lah. Sampai apa? Sampai orang yang berjasa dengan dia pun dia tak peduli dah. Ish, apa? Tu. Saya 6 kali pergi Mekah, 2 kali haji, 4 kali umrah. Tak pernah minta kaya. Saya takut je macam tu. Belum diuji, belum tahu ustaz, doktor, betul? Dulu saya panggil ustaz lah, saya panggil doktor. Martabat sudah naik. Kan? Tu cerita dia. Saya minta, ya Allah, cukupkanlah segala keperluanku dan keluarga aku. Cukup. Patutlah cukup-cukup. Hampa usah duk gagah lah, nak main berhutang. Aku pun cukup-cukup. Kan? Kat sekolah pun tu, ya Allah, cukupkanlah segala keperluan tahfiz mutmainah. Alhamdulillah, cukup. 12 tahun lah, doktor. Duk pergi mengajar kampung tu kan? Kampung Matambangan. Ada? Belah sana. Belah bukan Matambangan. Ada belah sana kan? Kita tahu. Sebab itu kawasan saya. Jaga-jaga sikit. Kalau siapa nak ganggu abang, tolong rojok kat Syekh Syarif. Ni kira-kira bouncer lah kawasan tu. Kan? Itulah Allah kata, kalau aku kayakan para hamba-hambaku di muka bumi, nescaya mereka melampaui batas. Jadi tak semua kan. Tapi minta maaf, tuan-tuan nilai sendiri. Tuan-tuan tengok ada orang kaya je main dengar kuliah. Tiada. Ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen, orang kaya memang bayar nak main kuliah. Tiada. Kan? Orang politik dia rasa dia reti ke semua orang. Dia jadi merapu tu. Cakap ikut dan kan. Nabi pun tak tunai janji. Kan? Nabi pun orang pelarian. Tu orang politik lah. Mai dengar sekali kan. Kita tu faham sangat. Kita duk cakap 30 tahun ni pun banyak tak reti lagi. Maklumlah ustaz besar-besar je kan. Bagaimanapun nyata dan terang kebenaran itu, sesungguhnya ajaib benar keadaan manusia ini. Manusia apa dah? Jenis ni dia abang. Dia derhaka dan tidak mau tunduk kepada kebenaran itu. Pasal dia rasa dia serba cukup. Saya ada semua, aku ada segala-galanya. Punahkan apa? Dia lupa. Banyak dah Tuhan tunjuk tuan-tuan ni. Setahun dah kita dilanda COVID-19 kan? Bukan sekadar orang biasa hilang pekerjaan. Syarikat-syarikat gergasi pun gulung tingkah. Gulung tingkah. Tak percaya, pergi cek dengan KWSP. Banyak tak syarikat yang tak bayar KWSP kan? Kira kami tak cerai tapi mutmainah bayar. Tak pernah tak bayar. Kan? Barakah tuan-tuan. Tu kata keberkatan kan? Tuan-tuan duk bagi tu, tuan-tuan tak tahu apa saya buat kan? Tapi tak boleh cerita lah kan. Tu yang alhamdulillah dengan pertolongan Allah sampai hari ni kita masih berjalan lancar. Bangunan naik ni duk tengah buat juga, bukan kita berhenti, duk buat kan? Cuma tak cukup duit lagi lah. Cikgu boleh bagi berhutang saat tak? Kalau doktor ada, bukan nak banyak, 1.5 juta. Kita buat perjanjian 5 tahun dah. Sungguh tuan-tuan ni bukan melawak, I'm serious 5 tahun sebulan kita bayar balik 30,000. Kalau tuan-tuan kali dengan 5 tahun, bila bayar sepenuhnya 1.8 juta. Ada lebihan 300,000. Yang tu bukan riba, hadiah. Siapa sudi, kontak saya 019 473 lakong. Faham tak faham sudah. Lakong 6060. Nah, alhamdulillah. Sebab kita dah minta, ya Allah. Saya baru tahu tuan-tuan. Kita mula lockdown dulu 18 Mac tahun lepas. Tak boleh pergi mana 3 bulan. Sampai puasa apa semua kan. Kita sebagai insan yang lemah ni biasalah duk fikir, aku tak pergi mana, macam mana nak bayar gaji kan? 60,000 sebulan. Budak-budak main mengaji seminggu, balik 2 minggu.
Hak duk ada law pun yuran tak boleh tampung kan. Hak duk tampung tu dengan kita duk cari tuan-tuan duk bagi lah. Itu otak kita duk fikir macam tu lah. Sambil duk doa. Sudah Allah ilhamkan kat saya sudah. Buat kuliah duha live. Dah genap setahun lah. Tapi saya jangan ada orang sibuk. Ramadan ni insya-Allah. Kita kembali beraksi. Cikgu tengok cikgu statement bank tu sejak 18 mula kuliah duha 26 Mac tahun lepas sampai hujung tahun. Memang kita tengok kaget, terkejut. Tu dia sumbangan, patutlah boleh bayar gaji. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Kalau Allah miskin jemo kita. Statement sampai tinggi ni. Bulan 3, 4, 5, 6 memang banyak sungguh. Saya pam sungguh-sungguh. Tu kata Allah nak tolong kita. Kan? Bila tanya dengan pegawai kewangan, bayar gaji ke? Bayar dah. Okey ke? Okey. Alhamdulillah ya. Kita bergantung pada Allah. Ikhtiar usaha kena ada. Sampai hari ni kuliah